Masuk apa masuk? Kita berhenti kau apa? Kita Zuhur 1.13 1.10 dia 1 minit insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya pada malam ni dapat kita pada tengah hari ni puasa mana pada tengah hari ni dapat sama-sama kita bertemu setelah ini hari yang ke-25. Pagi tadi ada satu ceramah daripada seorang ustazah yang tuan-tuan pun kalau saya sebut nama kenal lah dia. Dia kata kemungkinan semalam Lailatul Qadar dia kata. Tuan-tuan ada rasa aura Al-Qadar dia semalam? Wallahu alam kan. Itu dia kata lah, sebab dia kata bangun pagi rasa tenang je kan. Kita tiap pagi rasa tenang bulan ni. Sebab hujan malam kan. Siang bangun rasa tenang je. Ala kulli hal lah. Kita tak tahulah bila Allah Ta'ala tentukan. Tapi kita mengharapkan agar masih lagi belum orang kata apa peluang-peluang kalau kita rasa macam terleka semalam tak apa nak buat amal sangat, kita mohon pada Allah supaya baki lagi hari-hari yang ada ni dapatlah kita beramal bertepatan dengan malam Al-Qadar, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pilih kita daripada sepatutnya 50 orang yang hadir ke surau kita ni, tapi Allah Ta'ala pilih kita lah tuan-tuan. Saya suka mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalaulah bukan kerana kelebihan dan juga rahmat kasih sayang Allah Ta'ala ke atas kamu, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang dapat melaksanakan kebaikan untuk menyucikan jiwanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang membersihkan jiwa kamu, yang memberikan kekuatan kepada kamu untuk melakukan kebaikan. Allah Taala pilih kita, yuzaki man yasha. Dia pilih siapa yang dia nak. Ada orang yang ada kekuatan, ada tenaga, ada masa, tapi dia tak nak. Bila dia tak nak, tak kena dengan taufik Allah Ta'ala. Ada orang yang dia lemah, sakit, tak apa nak sihat, tapi keinginan dia tinggi, maka Allah Ta'ala sertakan taufik, akhirnya dia sampai ke masjid, sampai ke surau. Jadi macam-macam jenis manusia. Sebab itu kita sentiasa memohon kepada Allah hidayah dan taufik. Dalam solat subuh kita tak lepaslah minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma hdini ataupun Allahumma hdina fi man hadait. Jadi pilihan Allah Ta'ala itu pilihan yang kita rasa sangat bersyukur kerana dia meletakkan kita di kalangan orang-orang yang berada pada suasana yang damai, yang tenang, dapat melakukan amal ibadat kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa juga hari Jumaat, hari yang dilipatkan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada pula pada bulan Ramadan, maka sudah pasti ada kelebihan yang banyak. Saya mengingatkan tuan-tuan untuk sama-sama kita membaca ataupun menyelesaikan bacaan surah Al-Kahfi. Kerana pada surah Al-Kahfi itu, seperti mana yang saya pernah kongsikan dengan tuan-tuan, siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala akan memberikan cahaya padanya daripada Jumaat hari ini sampai Jumaat minggu depan.
Jadi cahaya yang kita maksudkan itu, yang Nabi SAW maksudkan itu adalah cahaya keimanan, cahaya ketenangan, rasa selesa hidup, damai dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung Ramadan. Selain daripada kita, orang kata apa, mungkin di kalangan kita sudah pun bersiap sedia nak sambut Idul Fitri dengan cara yang sederhana. Tapi tuan-tuan jangan buang terus Idul Fitri tu. Ada kawan-kawan saya sampai kata tak nak beli baju raya. Sebab apa? Sebab PKP nak raya apa dah, kan? Jangan macam tu tuan-tuan, seolah-olah membuang sunnah Nabi SAW. Raya ni maksudnya kita sentiasa memakai pakaian yang baru, kan? Pakaian baru tu maksudnya pakaian yang cantik. Itu sunnah Nabi. Kadang kita ni rasa dah PKP kan, so kita pun buang semua tu. Tak kena. Tuan-tuan ada kesempatan, maknanya ada kelapangan, ada ruang untuk memakai pakaian yang baru, teruskan. Tapi dengan norma baru lah, dengan cara yang terbatas seperti mana yang telah ditetapkan pada kita. Untuk menyambut, silakan sambut. Tapi saya kira kena juga dengan sunnah Nabi tu. Sebab kita di Shah Alam ni, raya kita untuk ziarah ni ataupun untuk kita betul-betul raikan ni pada raya pertama je, kan? Itu betul-betul sunnah tu. Selama ni kita pakai sunnah Melayu sampai 30 Syawal, kan? Ni kita pakai betul-betul sunnah, insya-Allah. Raya pertama tu kita sambut, kita takbir, kita raikan. Dan jangan kita lupa bahawa peluang dan juga rahmat Allah Ta'ala itu masih lagi kekal. Walaupun Ramadan nak berlalu nanti, tapi rahmat Allah Ta'ala sentiasa luas. Inna rahmati wasi'ah, kata Allah, sebenarnya rahmat aku ni luas. Kita buat. Jangan sampai kegembiraan kita tu sehingga kita nak meninggalkan Ramadan dalam keadaan kita tinggalkan semua segala amal, kan? Takut nanti kita ni menjadi di kalangan orang-orang yang melupai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Taala akan uji kita. Bila uji kita semula, kita sakit kepala lah. Itu kata Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'imah falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah. Dan kata Allah Taala, firman Allah Taala, manusia ni bila ditimpa dengan ujian, dia doa kepada kami ni, dalam keadaan dia berbaring dia berdoa, dalam keadaan dia duduk pun dia berdoa, dalam keadaan dia berdiri pun dia berdoa. Tapi falamma kashafna anhu dhurrah, bila mana kami angkat segala kemudaratan musibah ujian tu, kan, ka'an lam yad'una ila dhurrin massah, seolah-olah macam tak pernah pula diuji ke atas dia, kan, lupa habis, kan. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Kita duduk dalam bulan Ramadan, kita sujud, kita tadarruk, kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bersungguh-sungguh. Tapi bila kita dah habis Ramadan, semuanya kita lupa. Semuanya kita tinggalkan. Tidaklah begitu. Surau kita ni seperti mana kita berebut-rebut nak masuk solat sunat tarawih, macam itulah kita berebut-rebut nanti selepas Ramadan untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan qiyamul lail kita, menghidupkan malam kita seperti biasa. Seperti biasa kita menghidupkan malam, tapi kurang sikitlah dia punya gaji tu, kan, istilah gaji lah. Dia punya bayaran tu sikit, taklah setinggi di bulan Ramadan. Macam orang kerja hari Ahad, dah pasti tak sama dia punya bayaran dengan orang yang kerja hari Isnin sampai Jumaat, kan? Jadi ada beza sikit tu. Jadi kalau kita bekerja, berusaha sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, dah pasti dia punya ganjaran tu lebih besar berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi maksudnya peluang itu masih ada, cuma bayaran tu sikit lah, ganjaran tu sikit. Tapi janganlah kita tinggalkan semuanya. Teruskan hidupkan malam, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut secara umumnya dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kenapa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai orang yang berselimut. Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW, ditujukan khas. Tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kata ahli tafsir, satu-satu pengajaran yang kita ambil daripada ayat Quran tu bukan kerana kekhususan ayat tersebut. Oh, ini untuk Nabi, bukan untuk kita. Tidak. Tapi kita ambil ibrah, pengajaran tu daripada umum lafaz dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Wahai orang yang berselimut, tak kiralah Nabi ke siapa ke, asalkan engkau manusia, engkau juga ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qumil laila,
bangunlah kamu pada waktu malam. Al-lail digunakan dengan istilah lail, maksudnya sebahagian malam lah. Sebahagian malam ini kita pernah ulas sebelum ni, beza perkataan al-lailu dengan al-lailatu. Al-lailatu membawa maksud sepenuh malam, sepanjang malam. Tapi al-lailu membawa maksud sebahagian malam. Itu malam Al-Qadar dinamakan ataupun disebut dengan Lailatul Qadri. Ada ta marbutah kat situ. Maksudnya sepanjang malam itu malaikat turun. Kan tanazzalul malaikah, malaikat turun tu sampai traffic jam. Istilah dia traffic jam tu sebab apa? Sebab Allah Taala menggunakan istilah ataupun perkataan tanazzal. Tanazzal ni maksudnya turun naik, turun naik, turun naik. Sepuk sangat trafik tu. Sampai diibaratkan macam kita duduk atas jalan raya tuan. Jam jalan. Tiba-tiba balik kampung masa PKP dapat kebenaran, lapang je highway tu tuan. Saya pernah lah itu masa PKP 1.0 tu. Daripada Kedah balik ke Shah Alam, dapat kebenaran balik atas highway plus tu, masya-Allah. Macam aku punya lah highway tu kan. Tenang dan sorang-sorang. Bila berhenti semayang ke, rasa macam takut tengok kanan kiri tak ada orang. Sebab terlalu kosong. Bayangkan RNR Tapah kalau tuan-tuan biasa naik. RNR Tapah tu antara yang sibuk lah. Kan? RNR apa lagi yang orang selalu beli buah? Itulah yang tak ingat. Kan? Kat situ kan? Itu memang tuan-tuan kadang-kadang kereta nak parking pun tak tahu. Tapi bila malam PKP tu lapang. Sebab itu Nabi sebut, ketika Allah Ta'ala sebut tanazzalul malaikah, malaikat turun tu terlalu sibuk, dikepalai oleh malaikat Jibril AS. Esok paginya suasana rasa damai, tenang. Sebab malaikat semua dah kembali ke tempat asalnya. Malaikat kembali tawaf di arash Allah Ta'ala. Kita kembali berehat di waktu pagi kerana semalam kita pun letih bersama-sama dengan para malaikat menunaikan ibadat. Kan? Jadi selesai Ramadan kita tetap qiyamul lail. Qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila. Bangunlah sebahagian malam. Aw yanqusu, ataupun kamu kurangkan sikit tak apa. Kan? Kurangkan sikit tu ulama tak letaklah batas dia. Kalau kita orang-orang awam macam kita ni biasa-biasa batas kita dapat 2 rakaat pun dah cantik lah. Itu paling-paling kurang tu kan. Minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, ataupun kamu lebihkan. Kamu lebihkan. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah al-Quran dengan penuh tartil. Bila kita qiyamul lail, sunnahnya tuan-tuan panjangkan berdiri. Bila kita semayang sunat malam, sunnahnya panjangkan berdiri. Maksudnya lamakan berdiri. Sebab itu Nabi baca Quran ataupun solat sunat Nabi waktu malam kan diriwayatkan sampai bengkak kaki Nabi. Bengkak kaki Nabi itu bukan bermakna apa? Bermakna Nabi lama berdiri. Kecuali kalau kita ada keuzuran duduk atas kerusi lah. Tapi maksudnya bengkak kaki Nabi itu kerana lamanya berdiri. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Betapa lamanya Nabi berdiri sehingga orang kata apa, Sayyidina Anas bin Malik pun tak sanggup sembahyang belakang Nabi. Nabi baca Al-Baqarah 2 juzuk setengah. Kan? Anas kata okey lah 2 juzuk setengah ya. Tengok Nabi sambung lagi. Sambung lagi terus kawan mufaraqah kan. Mufaraqah esoknya tak datang dah sembahyang belakang Nabi SAW. Sebab itu yang disebutkan oleh Nabi. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan penuh tartil. Kalau kita tak hafal Quran, kita beli Quran. Kan ada jual Quran tahajud tu kan. Panjang tu, yang besar tu, nipis tapi dia punya besar tu. Satu muka memuatkan 2 juzuk ke? Gitu. 2 juzuk, minta maaf. Satu muka menyamai dengan 3 muka. 3 muka. Macam itulah lebih kurang. Baca letak kat depan, kita baca. Kemudian panjangkan sujud kita kepada Allah Ta'ala. Kerana waktu sujud itu waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan qumil laila illa kenapa kita kena bangun qiyamul lail? Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sebab kami nak bagi kepada kamu tanggungjawab menyampaikan dakwah. Tanggungjawab kita sebagai orang Islam, kita menyampaikan dakwah. Sebab itu orang Islam dia lemah dalam menyebarkan dakwah ataupun memberikan hujah kepada orang yang bukan Islam, golongan liberal, golongan yang macam-macam ni. Tuan-tuan kalau biasa masuk Twitter, orang muda mungkin biasa main Twitter, kalau biasa Facebook kan. Dalam Twitter tu itu kalau kita tengok
anak-anak Melayu ni dah macam orang kafir lah sembang kan. Semalam saya sembang dengan kawan saya dalam bidang IT. Kata ustaz, kalau ustaz masuk Twitter tu, kalau ustaz iman kuat tak apa. Takut nanti ustaz pun jadi liberal pula. Sebab anak-anak muda Melayu yang duduk dalam Twitter tu majoritinya orang yang dah bila sembang, bila dia tweet satu ungkapan tu seolah macam dia bukan Islam lah. Jadi nak sampaikan hujah pada mereka ni, nak duduk dengan mereka ni, kita kena ada satu kekuatan lain, kekuatan rohani. Apa dia? Tadilah qiyamul lail. Sebab tu orang yang qiyamul lail, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Dia mampu nak bawa dakwah. Lepas tu Nabi selamba je. Nabi, para sahabat, mereka jalan terus. Jalan terus maksudnya tak pandang, tak tengoklah orang tu raja ke, orang tu penguasa besar ke. Asalkan kau tu manusia, aku akan sampaikan kebenaran kepada kau. Tapi kalau tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, tak ada kekuatan, maka tak mampu. Bukan kata nak berhadapan dengan orang kafir biasa, nak berhadapan dengan bukan kata nak berhadapan orang kafir yang banyak hujah. Dengan orang kafir biasa pun kita tak mampu nak buka mulut ajak dia masuk Islam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu benda yang mesti kita lihat dan mesti kita perkuatkan sepanjang hari. Saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan semua. Di awal Ramadan itu saya bersama-sama dengan tuan-tuan dalam perkongsian selepas tarawih. Ada 4 benda yang saya kongsikan, iaitu pertama sekali qiyamul lail lah. Yang kedua tilawatul Quran, baca Quran. Yang ketiganya bersedekah. Kan? Lupa boleh ramai lah. Tuan-tuan duduk belakang ni lebih-lebih ni. Siap lah 1,500 kan. Ramai boleh. Ramai dah tak dengar. Okey, tak apa, tengok sini. Saya jaga gurau tuan dah. Tengok tuan-tuan mengantuk. Memang ada pun kat belakang tu. Okey, tuan. Jadi maksudnya apa? Yang keempatnya berdoa pada Allah Taala. So, qiyamul lail, tilawatul Quran, infak dan juga berdoa pada Allah. Jangan putuslah doa ni. Doa ni jangan putus. Kerana orang yang berdoa akan sentiasa mendapat limpahan rahmat daripada Allah SWT. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Barang siapa yang takabur dalam melaksanakan ibadat kepada aku, maka mereka itu akan masuk api neraka. Orang yang takabur ni kata ulama, siapa dia? Orang yang tidak berdoa kepada Allah Taala. Tak berdoa, mana dia tidak ada pengharapan kepada Allah Taala. Tuan-tuan duk, ni kita dekat mungkin ada di kalangan doktor-doktor daripada KBJ ke semayang sekali kan. Tuan-tuan, manusia ni kadang-kadang dia lebih percaya kepada doktor berbanding dengan Allah Taala. Saya ni suara-suara serak ni kan, batuk-batuk sikit-sikit ni. Kalau saya jumpa doktor, doktor kata, Cik Azrin ni ada masalah tonsil ni, kena buat pembedahan. Kalau tuan-tuan saya percaya. Percaya tuan-tuan. Tu ya Allah, tonsil lah aku ni, kena buat bedah lah semua kan. Sebab doktor cakap, percaya kita pada doktor. Kalau doktor tu tiaw kita pun tak apalah kan. Nak macam mana? Dah dia doktor percaya. Kita percaya pada doktor tu lebih percaya pada Allah Ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala sebut ud'uni astajib lakum, doa kat aku akan perkenankan. Berapa ramai kalangan kita yang betul-betul yakin percaya? Memang kita doa biasa. Imam pula doa, ya dafi'al bala idfa'anna al bala wal waba. Duk ulang doa ni kata. Kan? PKP tak habis pun. Dia tak yakin. Dia tak berasa, yelah memanglah Allah Ta'ala nak sahut tu, ada ketikanya dilambatkan sebab ada ujian lain yang Tuhan nak kita lalu kan. Kadang-kadang kita duduk dalam fasa PKP ni lebih baik untuk kita berbanding kalau di luar PKP kan. Di luar PKP tak mahu tuan lah, manusia ni bertebaran habis, tak ada apa langsung. Kalau buka puasa dekat hotel, kami pernah NGO buat satu NGO kebajikan Palestin buat buka puasa di salah sebuah hotel, campur dengan orang-orang pun. Kita buka puasa ke rumah, lepas tu kita pergi semayang kan, lepas tu kita sambung makan balik. Mereka ni sambung makan sampai makan sampai pukul 10, sampai betul-betul hotel tutup. Hotel kata keluar balik. Tak ada kata gitu, maksudnya sampai habis. Dengan maghribnya tak ada, dah balik kenyang tuan-tuan, rasa isyak okey tak? Wallahualam lah, moga-moga dia qada lah kan, ataupun moga-moga dia semayang lah. Tapi macam tu gambaran dia. Kalau itu sebab tu kadang-kadang bila kita fikir, kenapa Tuhan tak perkenankan doa bagi hilang habis Covid ni? Mungkin sebab kita fikir kebaikan positif lah. Mungkin sebab ketika fasa ini itu lebih baik untuk seorang manusia itu bergantung dengan Allah berbanding di luar daripada waktu ini. Benda tu kita fikir positif.
Tapi jangan sampai kita melupakan bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Baik itu kita doa dan terus doa. Baik itu orang yang berdoa ni, kita pernah baca hadis Nabi SAW kan. Dan Syekh Mustafa Bura pernah ulas tentang adab-adab kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita cukupkan adab-adab tu, insya-Allah Tuhan akan perkenankan bila-bila masa. Ada satu kisah tuan-tuan, isteri saya cerita. Inilah kita tutup tuan-tuan. Isteri saya cerita ada seorang hamba Allah ni, dia sebut, dia kata apa? Dia kata ada seorang kawan ni, bapa dia orang terlantar atas katil. Atau 2 tahun lepas ataupun tahun lepas. 2 tahun lepas pun. Terlantar atas katil, doktor bagi tempoh 6 bulan biasalah. Kan kalau dah macam teruk macam tu, kanser macam tu, doktor kata 6 bulan. Adik-beradik ni 10 orang berdoa, pakai-pakai je kita berdoa ke Allah. Tak ada tempat kan. Doktor pun dah tak bagi harapan yang bagi 6 bulan je kan. Ubat duk makan bagi maintain je. 6 bulan tu minta maaf, tempoh 6 bulan tu tempoh yang sangat singkat lah. Tapi bila masuk fasa bulan Ramadan, adik-beradik ni 10 orang ni pakat, jom kita pakat berdoa. Ayah ni doa yang kena angkat, nak kena mandikan dia apa semua kan. 2 hari sebelum tamatnya Ramadan, 2 hari sebelum raya, sebelum tamat Ramadan, bangun pagi kita tengok ayah dia bangun duduk elok kan. Anak-anak ni terkejut, menangis-nangis nak tengok. Kan? Menangis-nangis. Yalah, ikhtiar ubatlah. Jadi maksudnya dengan la haula wala quwata illa billah tu kan. Tidak ada upaya, tidak ada daya kecuali dengan bantuan Allah Taala. Bangun. Semenjak daripada tu dia orang tahu bahawa Allah Ta'ala ni memang wujud. Bukan kata sebelum tak tahu. Tahu tapi biasa-biasa. Tapi bila nampak depan mata, memang Allah Ta'ala tu wujud. Jadi itu keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Itu 4 benda yang saya pesan pada awal itu. Saya pesan juga pada hari untuk diri saya dan juga tuan-tuan sekalian. Untuk sama-sama kita ambil iktibar, kita amalkan, kita manfaatkan. Sepanjang hayat kita laksanakan seperti biasalah, maintain insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terkasar bahasa tuan-tuan, mohon maaf. Sehingga jumpa lagi nanti, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah